Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam Malidur Rasul bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Seperti biasa, setiap pagi kami akan menemani anda daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi selama 1 jam bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Selamat pagi, Gaz. Selamat pagi, John. Salam Malidur Rasul. Salam Malidur Rasul juga kami ucapkan kepada semua penonton di rumah. Terima kasih kepada anda kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa anda pagi ini. Dah bersarapan ke belum hari ini? Tak sempat lagi. Tak sempat lagi. Lepas ni. Lepas ni kita bersarapan. Kalau penonton di rumah perasan, hari ini kita memakai baju Melayu. Ya. Semangat untuk mengimarahkan sambutan Malidur Rasul tahun ini biarpun dalam norma baharu. Dan inilah yang kita katakan hari ini adalah cuti umum sebenarnya, tetapi kalau kita lihat di sebalik kita berehat bersama keluarga, jadikan itu masa untuk kita mengimarahkan semangat kita dan menambahkan bibit-bibit cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berpindah ke segmen berita. Jadi seperti biasa kami akan kongsikan perincian dan juga perkembangan berita dan COVID-19 yang berlaku di Malaysia dalam tempoh 24 jam lepas. Jadi kita mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Semalam Malaysia mencatatkan 801 kes baru, menjadikan kes keseluruhan sebanyak 29,441 kes, 799 kes tempatan dan 2 kes import. Manakala 570 kes telah pun sembuh semalam dan jumlah kes sembuh setakat ini adalah sebanyak 19,072 kes. Dan duka cita dimaklumkan bahawa 8 kematian telah pun direkodkan semalam, menjadikan jumlah kes kematian adalah sebanyak 246 kes. Baiklah, sekarang saya akan teruskan untuk pecahan kes-kes di negeri. Kita mulakan dulu dengan negeri Sabah yang mempunyai kes yang tertinggi direkodkan semalam, iaitu sebanyak 546 kes. Di Selangor 88, Labuan 29, Kedah 28, Sarawak 27 kes. Negeri Sembilan 24, Pulau Pinang 19, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 13, Terengganu 11, Johor Bahru 8, Perak 6. Dan mungkin Gas boleh kongsikan perkembangan mengenai kes di Sarawak? Perincian perkembangan semasa COVID-19 di Sarawak. 27 kes baharu dikesan di Sarawak semalam dan seperti yang kita sedia maklum, Kuching kini adalah berstatus zon merah. Dan daripada jumlah kes ini, 20 kes adalah dari Kuching, 4 dari Miri, 2 Sibu dan 1 Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak telah meningkat kepada 846 kes. Kluster baharu, John, juga dikenal pasti semalam, iaitu kluster Green Hill di daerah Kuching. Selain itu, terdapat 4 lagi kluster yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster Bah Arnab, kluster Baki, kluster Seladah dan kluster Putra. Dan semalam juga, selepas bermesyuarat, ini antara keputusan dan pengumuman yang dibuat oleh JPBNS semalam yang saya kira perlu untuk anda beri perhatian. Pertama, masa operasi kedai makan dan bistro adalah 6 pagi sehingga 10 malam sahaja berkuat kuasa hari ini. Dan penutupan serta-merta pusat kecergasan. Maksudnya kita dah tak boleh lagi buat sementara waktu untuk pergi ke gym dan sebagainya. Dan seterusnya, bagi majlis sosial yang melibatkan perhimpunan orang ramai hanya dibenarkan jumlah maksimum 200 orang sahaja. Dan seperti yang kita sedia maklum, hari ini adalah hari kedua pelaksanaan PKPD di Kampung Haji Baki. Ya, baiklah, dan saya nak tambah di situ juga. Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mengumumkan bahawa semua sekolah dan juga institut pengajian di Kuching telah pun ditutup. Dan ini berikutan apabila Kuching telah pun dikategorikan sebagai zon merah dan sekolah akan ditutup dan ini sekolah akan ditutup dan pelaksanaan ini bermula 30 Oktober esok sehingga 13 November 2020. Dan John, ini melibatkan sebanyak 209 institusi pendidikan di seluruh daerah Kuching. Bilangan ini merangkumi sekolah rendah dan menengah di bawah KPM, institusi pendidikan guru, kolej matrikulasi serta sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM. Banyak kali kami pesan kepada anda, sentiasa patuhi SOP, gunakan masa ini untuk muhasabah diri, tingkatkan tahap kawalan kediri dan kita jaga kita. Dan seperti biasa, Kementerian Kesihatan Malaysia turut menasihati orang ramai untuk elakkan 3S ataupun 3C, kawasan yang sesak, crowded places, kawasan yang sempit, confined spaces, dan juga elak sembang dengan jarak dekat, close conversation. Dan itulah antara intipati yang kami nak kongsikan kepada
anda. Dan seperti kita sedia maklum, hari ini merupakan hari Maulidur Rasul. Maulidur Rasul Dan- 1442 Hijriah. Jadi kita nak tanyalah John, Ya, sebagai baik. seorang non-Muslim yang sangat segak memakai pakaian baju Melayu pada hari ini, apa pada pandangan John maksud ataupun erti Maulidur Rasul tu? Apa yang saya faham adalah hari ini merupakan hari keputeraan Nabi Muhammad dan itulah yang saya faham mengenai Maulidur Rasul. Betul. Hari ini merupakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan bahawa biarpun kita berbeza agama tetapi inilah perpaduan dalam kepelbagaian. Apa sahaja yang boleh meningkatkan kualiti kehidupan tanpa mengira agama dan bangsa, kita kena sentiasa ambil sebagai pedoman sesuai dengan tunjang pentadbiran Rasulullah yang menekankan aspek saling menghormati dan menyayangi sesama makhluk di muka bumi ini. Baik. Dan hari ini saya terujalah untuk belajar ataupun mengetahui lebih mengenai Betul. hari inilah. Jadi Kita ada banyak tetamu, Ya, betul. ramai sebenarnya tetamu yang kita jemput di Set Sejahtera Asia pada hari ini. Kita perkenalkan dahulu tetamu yang pertama. Sangat berbesar hati kami untuk menerima kedatangan beliau, Muhammad Zarif bin Azhari, yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Pelajar Islam Sarawak Perkepis. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi kepada Abang Gas dan Abang Jonathan. abang. Caklah abang. Okey, selamat datang ke Sejahtera Asia. Berumur sikit rasanya. Kita sebaya sebenarnya. Okey, ni apa khabar? Alhamdulillah sihat. Jadi kehadiran saudara Zarif di Set Sejahtera Asia pada hari ini kiranya mewakili Perkepis, Ya, dan betul. kita nak tahu sebelum kita mulakan perbincangan kita, apa peranan Perkepis itu untuk menjaga kebajikan dalam komuniti pelajar di Sarawak. Jadi terima kasih kepada saudara Jonathan dan Abang Ghazali atas untuk sesi pada pagi ini. Jadi berbicara tentang Persatuan Kebajikan Pelajar Islam Sarawak ataupun nama pendeknya Perkepis telah ditubuhkan pada tahun 1997 dan ini merupakan tahun yang ke-23. Jadi antara kebajikan-kebajikan yang telah dilaksanakan oleh Perkepis adalah berhubung dengan kepimpinan belia. Kita ingin mempersiapkan belia-belia yang berada di Sarawak, tidak kira kepada Muslim ataupun non-Muslim, untuk menjadi pelapis kepada kepimpinan negeri dan negara pada masa akan datang. Jadi antara yang diterapkan oleh Perkepis antaranya adalah budaya membaca, budaya untuk mengajar dan diajar, dan budaya ilmu yang selalu kita terapkan dalam diri belia dan mahasiswa. Jadi ni untuk macam nak cakap, macam untuk menyediakan belia untuk menjadi pemimpin ataupun kepimpinan belia. Ya, Tapi apa yang saya faham daripada Persatuan Kebajikan Pelajar Islam, adakah dia membantu ataupun dia menjaga kebajikan pelajar Islam ataupun Maksudnya turut juga menjaga kebajikan non-Muslim. Jadi adakah dia menjaga adakah kebajikan dia menjaga pelajar? kebajikan pelajar tak kira agama ataupun bangsa ataupun ia terhad kepada Muslim sahaja? Untuk pengetahuan saudara dan hadirin penonton sekalian, untuk Persatuan Kebajikan Pelajar Islam Sarawak, mungkin dengan nama Kebajikan Pelajar Islam itu telah menggariskan hanya untuk pelajar Islam, tetapi sebenarnya dalam konteks apa yang telah kami jalankan sepanjang tertubuhnya Perkepis 23 tahun, kebanyakannya aktiviti-aktiviti yang kami laksanakan merentas agama, merentas bangsa, dan antara yang kami jalankan adalah kempen Back to School yang akan dilaksanakan pada bulan 12 insya-Allah. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai kempen Back to School tu, menarik sebenarnya John, kempen Back to School tu. tapi sekolah tutup? Tapi mungkin John nak tahu, mungkin ni yang John tanya Gas tadi, ia melibatkan pelajar Semenanjung juga ke? Macam mana? Adakah ini hanya melibatkan pelajar Sarawak dekat Sarawak ataupun juga pelajar Sarawak dekat seluruh Malaysia? Ataupun Ataupun mungkin pelajar pelajar Semenanjung dekat Semenanjung Sarawak? yang belajar di Sarawak juga turut menerima faedah ataupun daripada ni. Untuk pelajar yang Semenanjung yang belajar dekat Sarawak pun kita akan menjaga kebajikan mereka. Contohnya ada rakan-rakan daripada Semenanjung yang tidak mempunyai kenalan ataupun saudara dekat Sarawak, kita akan sambut mereka dekat lapangan terbang dan kalau seawal sampai ke peringkat menyambut mereka di lapangan terbang, ya, membuatkan betul. mereka merasakan ini juga rumah mereka supaya mereka selesa untuk belajar.
Ni sambutan Maulidur Rasul 1442 Hijriah. Kalau sebelum ini kita sambut dengan meriah, John. Ya, Sebenarnya kalau setiap Maulidur Rasul meriah Dia akan dengan ada perarakan perarakan. Ya. dan sebagainya. Tahun lepas ada terlibat dengan perarakan, perkepis. Ada. Meriah. Meriah. Dan tahun ini bagaimana alternatif? Kita tak dapat nak menyambut dengan cara yang sedemikian. Jadi apa alternatif yang diadakan oleh perkepis untuk mengimarahkan semangat cinta kepada Rasulullah? Jadi untuk macam tahun-tahun sebelum ini perkepis telah menghantar wakil delegasi untuk mengikuti perarakan. Antaranya tahun-tahun yang lepas kita telah menyertai perarakan dekat Stadium Negeri Sarawak yang dengan membawa spanduk. Tetapi dalam keadaan norma baru, dalam keadaan penyakit COVID, aktiviti tersebut terpaksa dihentikan atas keputusan kerajaan negeri. Tetapi di peringkat perkepis, kami dengan kerjasama dengan Persatuan Pelajar-Pelajar Islam di negeri-negeri lain, kami melaksanakan perbincangan ataupun nama khususnya usrah secara maya dalam bentuk yang global. Dan dianggarkan hari ini, malam ini kami akan mencecah dalam penyertaan 200 orang untuk mahasiswa di seluruh Malaysia. Tahun ini mensasarkan Malam ini. Ya, malam ini. Secara online lah. Secara online. Video call, Zoom. Zoom, melalui Zoom. Kalau kita lihat hikmah di sebalik kejadian COVID-19 ini, ia sebenarnya meningkatkan kemahiran kita dalam penggunaan digital. Ya, betul. Dan ini Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan pada hari kiamat. Sesiapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita lihat, banyak antara program amal yang dilakukan oleh perkepis. Boleh tak ceritakan? Ada satu program ni sangat menarik, John, iaitu kempen seorang sekampit beras. Betul. Boleh tak ceritakan mengenai kempen tu? Okey. Jadi untuk kempen seorang sekapit beras, kami mengambil satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi dengan kapasiti yang kami ada, dengan tenaga yang kami ada, kami akan mengumpulkan dari segi dana, dari segi barang-barang keperluan asas, dari segi pakaian. Dengan barang-barang yang kita kumpul tersebut, kita akan edarkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Contohnya golongan asnaf, dan kebanyakannya golongan yang kita akan sasarkan, kita tidak pilih di segi agama, bangsa, malah itu sekiranya mereka menghubungi kita, kita akan hantar kepada mereka yang memerlukan, tidak kira bangsa, agama. Sebagai contoh, 2 minggu lepas kami telah hantar ke sebuah kampung di Sejingkat. Dan di keluarga tersebut mempunyai 7 orang anak dan telah menetap di sebuah kilang kayu. Dan kalau ikut menetap tinggal di kilang kayu, tak ada rumah. Dan keluarga tersebut bekerja di kilang kayu, dan di segi latar belakang keluarga tersebut berbangsa Iban dan menganut agama Kristian Katolik, dan kita hantar bantuan kepada mereka. Apa perasaan mereka pada ketika itu, ketika perkepis turun padang, anak muda, John, menghulurkan bantuan kepada bukan Islam? Apa perasaan mereka pada ketika itu? Boleh kongsikan kepada penonton. Jadi saya rasa sebab pada satu ketika dia menghubungi saya pada waktu petang, beliau meminta untuk dihantarkan barang-barang itu secara segera. Tapi kalau diikutkan di segi naluri seorang remaja, seorang belia, kalau ikut belia pada masa sekarang, tidak suka untuk dipaksa, tidak suka untuk dipush. Tetapi apabila saya memikirkan dalam keadaan keluarga tersebut yang memerlukan barang tersebut secara mendesak, maka saya mengetepikan perasaan yang geram. Bukanlah geram bermaksud tidak suka, tetapi faham. Terlalu push. Tapi dari satu sudut, saya dapat membayangkan macam mana seorang keluarga, ketua keluarga itu memprotek ataupun melindungi keluarga-keluarganya. Dari situlah saya belajar bahawa sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Itu juga yang kita panggil sebagai hidayah daripada Allah. Betul. Kadang-kadang kita nak buat sedekah ini, kadang-kadang tak perlu tunggu masa. Dan apabila mereka menghampiri kita, jangan fikir banyak, bersedekah sahaja. Baik. Betul. Satu kerja yang sangat mulia. Dan
Kita lihat ini, Saudara Zarif adalah seorang anak muda bersempena dengan sambutan Maulid Rasul ini. Kita tahu bukan mudah untuk mencontohi dan mengikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, sebagai anak muda, bagaimana Saudara Zarif mengimarahkan bibit-bibit cinta kepada Rasulullah? Kita ada 30 saat lagi. Jadi antara yang dibolehkan ataupun saya menggalakkan kepada remaja ataupun mahasiswa yang berada di luar sana, antara yang pertama sekali yang kita boleh amalkan adalah memupuk budaya membaca. Antara benda yang boleh dibaca adalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, iaitu dalam kitab tersebut menceritakan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi macam mana baginda tidur, macam mana baginda makan, macam mana baginda berinteraksi dengan sesama manusia, dikupas oleh Imam At-Tirmizi dengan penuh terperinci. Mungkin dengan kitab tersebut mahasiswa akan baca dan mempraktikkan supaya akhlak remaja yang ada pada hari ini membuah insya-Allah selari dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budaya membaca. Betul. Dan ia jelas dalam surah Al-Alaq. Ya, betul. Dan kita akan kupas lebih lanjut mengenai sifat dan kepribadian terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini istimewa hanya dalam Sejahtera Asia sempena sambutan Maulid Rasul. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun bila tibanya Rabiul Awal, satu perkara yang sangat penting yang kita lakukan ialah kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran baginda yang telah meninggalkan kesan yang banyak dalam kehidupan manusia, merubah daripada kejahilan kepada nur cahaya kegemilangan ummah itu sendiri. Namun dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, kita perlu menjaga SOP yang telah ditentukan supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 itu. So dalam sambutan Maulid Rasul ini sudah semestinya kita tetap melaksanakan sambutan itu, namun sambutlah dengan keadaan mematuhi norma baru dan juga SOP yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kita terselamat daripada terkena ataupun terkena oleh jangkitan COVID-19 itu, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi dalam menghidupkan Maulid Rasul ini banyak cara yang boleh kita lakukan. Sekiranya kita tidak dapat melakukan perarakan, kita dapat menzahirkan rasa cinta dan kasih kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang pertama sekali ialah banyakkanlah selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kena ingat bahawa kita perlukan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara ciri orang yang akan dapat banyak syafaat daripada baginda ialah orang yang sentiasa melazimkan diri dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah dalam keadaan sekarang, banyakkanlah kita galakkan di rumah kita dalam bentuk usrah ataupun kekeluargaan membaca kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu apakah yang ditinggalkan tentang cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa sahaja yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah kita dengan dunia digital hari ini banyak kaedah yang kita boleh gunakan, sama ada kita memulakan majlis ilmu secara online dan sebagainya untuk kita menelusuri kitab-kitab hadis dan juga mendalami ilmu yang berkaitan dengan hadis itu sendiri. Insya-Allah melalui apa yang kita lakukan itu sudah pastinya akan menanamkan dan juga menimbulkan bibit-bibit cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya yang penting, kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang terbaik. Maka kita ambillah contoh teladan itu. Kita ikutilah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda adalah merupakan contoh yang terbilang dan terbaik. Ini dalam akhlak ni saja kalau kita lihat banyak sungguh kelebihan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah seorang yang sangat amanah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai ketua negara ketika itu, sebagai ayah, sebagai suami, dan malah kalau kita lihat sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sangat amanah dengan tanggungjawab yang diberikan. Inilah kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bila ditanya apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran, yang mana baginda melaksanakan segala apa yang ada dalam Al-Quran itu sebagai suatu yang diamalkan. Maka berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Cinta kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan membawa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam Maulidur Rasul kami ucapkan kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Seperti kita sedia maklum, hari ini merupakan hari yang penting bagi umat Islam, dan saya sebagai seorang yang bukan Islam, saya hari ini berkesempatan untuk berbesarhati untuk ada tetamu-tetamu yang penting, dan juga saya, di samping itu saya juga boleh belajar lebih mengenai hari yang sangat bermakna ini, guys. Dan lebih istimewanya siaran kita pada hari ini adalah edisi sambutan Maulidur Rasul, dan lebih istimewanya kita nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita sangat berbesar hati dengan kedatangan Mufti Negeri Sarawak Sahibus Samaha Datuk Kipli bin Haji Yassin dan Pegawai Belia Hikmah Sarawak Ustaz Wan Lukman. Apa khabar Datuk? Apa khabar Ustaz? Selamat pagi. Alhamdulillah, baik dan selamat pagi juga. Dah bersarapan dah pagi ni? Dah. Nampak ceria hari ni Seorang pakai baju merah, seorang pakai baju putih. Macam hari raya pula. Saya sekali dengan John sama. Itulah, sama. Sehati. Baiklah. Baik. Okey. Ni, sambutan Maulidur Rasul tahun ini, Ustaz dan Datuk, kita sambut dengan keadaan yang sangat berbeza. Jadi apa perasaan Datuk Kipli jika tahun-tahun sebelumnya meriah dengan marhaban, berzanji, bahkan ada yang buat majlis dan kenduri, John. Jadi tahun ini kita sambut dengan suasana yang sangat berbeza. Apa perasaan Datuk Kipli? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ras dan John dan para penonton yang dihormati sekalian, bila kita sebut tentang sambutan Maulidur Rasul, of course kalau kita lihat bahawa kebiasaannya kalau di peringkat Malaysia ni dan termasuklah di negeri Sarawak, kita biasa mengadakan perarakan, marhaban dan sebagainya. Namun dalam norma baru dan dalam keadaan COVID-19 ni, maknanya dalam situasi ini seperti yang dilaporkan pada semalam bahawa peningkatan kes itu jelas. Jadi maka di situ kita lihat bahawa kita galakkanlah untuk menyambut Maulidur Rasul dalam norma baru. Tidak lagi kita mengadakan perarakan seperti sebelumnya, sebab kita perlu penjarakan fizikal. Kita juga perlukan dari sudut itu maknanya rantaian itu diputuskan supaya tidak merebaknya COVID-19 yang dikatakan sebagai pandemik tersebut. Maka dalam melakukan ataupun menyambut Maulidur Rasul ini, banyak perkara yang boleh kita lakukan sebenarnya. Antaranya kalau kita sebutkan kemarhaban, bukannya tak boleh diteruskan. Selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat diteruskan. Kita boleh buat di rumah. Kalau kita dalam bentuk keluarga, kita panggil ajak anak-anak kita, semua ahli keluarga kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dapat majlis ilmu, berbincang tentang khazanah yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita lihat kalau kita boleh buat program seperti ini, termasuklah program digital secara online dan sebagainya, ia cukup menarik untuk dikupas dengan mendalam. Sebab seorang insan yang agung, seorang yang diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita, sudah pastinya punya keistimewaan yang sangat hebat, yang perlu diteroka, yang perlu dipelajari, insya-Allah. Itu antaralah yang boleh kita lakukan. Jadi semalam John, kalau Gas sempat memandu di jalan raya,
meriah sebenarnya dengan laungan salawat daripada surau-surau berdekatan dan ada juga rumah yang membuka lampu raya Ustaz. Ya, betul. Dan ini bermaksud masyarakat kita masih lagi bersemangat mengimarahkan sambutan Maulid Rasul ini dan seperti yang dikatakan oleh Datuk Kipli tadi, kita ada banyak alternatif untuk menyemarakkan rasa cinta kepada Rasulullah biarpun dalam norma baharu. Jadi ini Ustaz Luan Luqman, kalau kita boleh sambut hari jadi orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, kawan-kawan kita dengan jamuan, birthday cake dan sebagainya, apa orang kata cara untuk kita pula memperingati hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih kepada Saudara Gas dan Jonathan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan ini selalu kita dengar juga sebenarnya dan selalu perlu kita perbaharui diri kita sendiri. Nak sambut birthday kan macam Betul. kita manusia biasa ni. Betul. Kita selalu ingat hari jadi kita. Jarang kita nak ingat hari jadi, jarang kita tak ingat hari jadi kita sendiri. Betul. Kan? Berbeza dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatannya kita masih menyambut hari kelahiran baginda. Berbeza dengan kita. Kita hari kelahiran, bila kita mati, kita tak sambut hari kelahiran. Kita sambut hari kematian. Macam tahlil kan, kita ingat hari kematian. Orang family kita, keluarga kita akan sambut hari hari kematian kita atau mengingati hari kematian kita. Berbeza dengan Nabi SAW. Nabi SAW selepas wafatnya Nabi SAW, kita mengingati hari kelahirannya. Baik. Kita memperingati hari kelahirannya dan masih saya disambut. kira, Dan masih disambut sehingga sekarang. Banyak lagi yang kita nak kupas sebelum ini Ustaz. Ustaz boleh continue ataupun teruskan selepas kita commercial break. Jangan ke kita akan mana-mana, berehat kita sebentar. kembali selepas ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam Sejahtera Asia dan kepada anda yang mungkin tidak berada di rumah, perlu bergerak ke rumah saudara dan sebagainya, sentiasa patuhi SOP dan ingat tidak semestinya anda boleh tonton kami di rumah, anda juga boleh menonton kami melalui Astro on the Go. Baik, sebelum kita berhenti berehat tadi John, kita ada tanya dengan Ustaz Wan Luqman. Jadi kita tahu bahawa Rasulullah ini adalah sebahagian daripada keluarga ataupun saudara kita. Jadi bagaimana terutamanya untuk golongan anak muda ini menebalkan perasaan cinta mereka kepada Rasulullah? Okey, sekarang ni banyak program-program sebelum dari pandemik COVID-19 lagi. Banyak dah program-program contohnya program Cinta Rasul, Malam Cinta Rasul dan sebagainya untuk menarik anak muda berselawat dan berqasidah. Betul. Berqasidah. Berqasidah ni pun satu bukan perkara yang wajib. Yang wajibnya adalah selawat ke atas baginda Nabi SAW. Qasidah ni bahasa di mana bahasa untuk kita dimaksudkan menyampaikan rasa cinta kita, macam nasyid dan sebagainya kan. Jadi untuk kita nak menimbulkan rasa cinta kita pada Nabi SAW, kewajipan kita sebagai seorang Muslim adalah antaranya untuk kita mempelajari dan mengenal siapa yang kita nak cinta. Betul. Macam kita nak bercinta dengan seseorang ataupun seorang wanita, kita mesti nak kenal peribadinya. Kena kenal dulu. Kenal dulu kan. Kena kenal dulu. Lepas tu nak melamar dirinya mestilah dengan rasa kita dah berpuas hati. Tapi dengan baginda Nabi SAW, kita tak pernah lihat pun. Jasad baginda Nabi pun kita tak pernah lihat. Betul. Malah kita pergi umrah, kita ziarah kubur, jauh jaraknya yang ke dalam. Because bila mana kita ada rasa cinta, kita tidak memilih untuk dia jauh ataupun dekat.
bak kata orang selalu bercinta jarak jauh. Tapi hakikat tadi LDR, bila long distance relationship. Yes. Bila mana kita mengatakan kita cinta kepada Nabi SAW, kita tidak memilih tempat dan kita tidak memilih masa. Betul. Lahirnya sebuah cinta itu daripada hati. Bila lahirnya dari dalam hati, insya-Allah akan membugar pada jiwa manusia itu bila kita mengatakan aku nak syurga. Tapi bila nak syurga, wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model dalam kehidupan seharian. Betul. Sebagai role model dalam kehidupan kita. Jadi dari situ kita tahu kita dapat tahulah bahawa cinta terhadap Nabi tu adalah tak mengira macam sebab kita tak kenal, macam kita tak pernah nampak dan sebagainya. Jadi saya ada soalan untuk Datuk Kipli. Difahamkan bahawa setiap tahun akan ada perarakan peringkat negara dan negeri, dan saya nak tahulah apakah sinonimnya adanya perarakan dengan sambutan Maulidur Rasul. Okey, terima kasih John. Jadi bila kita lihat dalam konteks yang saya sebut tentang sambutan Maulidur Rasul, banyak alternatif yang boleh kita lakukan. Mungkin kita buat projek kebajikan, kita buat majlis ilmu dan sebagainya. Tapi sebagai satu budaya yang biasa di Malaysia, ialah kita mengadakan perarakan. Sebab di situ adalah untuk menunjukkan satunya adalah syiar. Maknanya syiar itu inilah merupakan lambang cinta dan bukti cinta kasih sayang ummah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan satu bukti dan juga sebagai tanda bahawa kita adalah dalam keadaan solidariti, perpaduan. Malah sebenarnya kalau di Sarawak, perarakan Maulidur Rasul itu juga diikuti oleh non-Muslim bersama, dengan semangat perpaduan, kekitaan dan sebagainya. Dia mewujudkan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Yang ketiga ialah kalau kita lihat, biasanya perarakan itu diikuti dengan selawat. Yang mana alunan selawat itu sudah pasti akan menimbulkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lafazkan tapi sebenarnya dia memberikan kesan yang jauh dalam hati dan jiwa kita. Ini sekarang yang penting sebab kita pun diperintahkan oleh Allah untuk berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pentingnya orang berselawat ini janjinya ialah antara ciri orang dapat syafaat iaitu pertolongan daripada Rasulullah di akhirat ialah orang yang membanyakkan selawat. Dan terakhir sekali kalau sebut perarakan itu John dan Kas, jadi kalau kita lihat di situ biasanya kita akan sertakan poster ataupun sekarang ini dalam bentuk digital poster dan sebagainya. Di situ kita lihat ialah kita akan maknanya tunjukkan dan kita petik ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya. So info yang diberikan itu adalah merupakan maklumat-maklumat yang sangat penting dalam bentuk yang sangat ringkas tapi ditampilkan dalam bentuk yang penuh dengan kesenian, desain dan sebagainya yang akan menggambarkan mesej yang sangat jelas tentang pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Itulah antara signifikan kenapa perarakan itu diadakan. Maksudnya perpaduan dalam kepelbagaian sesuai dengan tema Maulidur Rasul pada tahun ini iaitu Ummah Rabbani Negara Harmoni. Nak tanya lagi kepada Datuk Kipli, apa sisi Rasulullah yang mungkin masih belum diketahui halayak namun relevan dengan situasi semasa hari ini? Ya, subhanallah, kalau kita perhatikan sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pun tak sempat keseluruhannya juga untuk membaca setiap satu jejak-jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita kena usahakanlah. Kalau saya nak kaitkan Ras, kalau kita lihat dari sudut kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, antara yang perlu kita lihat ialah daya kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita cakap tentang kehidupan, so kita perlukan dari sudut kepimpinan, leadership itu sendiri. Kita bayangkan seorang rasul yang kalau kita lihat dari sudut tugasnya busy sebagai seorang rasul menerima wahyu daripada Allah, maknanya dalam keadaan sebagai seorang nabi dan pemimpin negara, namun dia dapat memimpin masyarakat merubah dengan tenang, dengan baik sekali daripada dalam keadaan kejahilan diubah menjadi yang bercahaya-cahaya. Sebab Al-Madinatul Munawwarah, Madinah negara yang sangat bercahaya bersinar, diubah oleh baginda, dan ini adalah merupakan satu perspektif penting. Yang kedua saya nak tekankan, kalau kita lihat dari sudut COVID-19 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat menyebut dan melahirkan satu pandangan yang sangat relevan dengan keadaan bukan saja dulu tapi pada masa akan datang.
Kalau kita sebut tentang maknanya perubatan, cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat menjaga, sama ada dari sudut pemakanan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat maknanya mengambil perhatian tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan zat makanan dan sebagainya. Sebab sesungguhnya ia adalah merupakan contoh teladan terbaik. Sebab Rasulullah ini bercakap melakukan sesuatu adalah sesuatu yang diwahyukan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak bercakap sesuatu yang daripada hati dia saja tu. Sebenarnya adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. Kalau disebut tentang perubatan dan sebagainya, banyak perkara dalam hidup kita ini yang sebenarnya sesuai untuk kita amalkan. Dan kalau kita kaitkan dengan COVID-19 lah, maknanya kebersihan baginda sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Maknanya baginda juga maknanya memberikan satu panduan supaya kalau ada wabak ataupun pandemik dan sebagainya, supaya kita menjaga, kita berada di kawasan itu, jangan keluar daripada kawasan itu. Dan bagi orang di luar, jangan datang ke tempat itu. Ini jelas maknanya sudah ada panduan yang ada dalam agama. Yang penting sekarang terokalah kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sebenarnya antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak ketahui pada hari ini. Seperti contoh kata Datuk Kipli tadi, dari aspek pemakanan, sunnah Rasulullah, John, kita berhenti makan sebelum kenyang, dan kalau kita minum dan makan dalam keadaan duduk, banyak lagi. Secara ringkas dalam masa 50 saat macam itu, apa antara sunnah Rasulullah yang sangat praktikal untuk kita amalkan pada hari ini, Ustaz? Sunnah yang praktikal yang kita kena amalkan pada hari ini adalah tidak lain tidak bukan bersawat kata baginda Nabi SAW. Dan mengikut sirah nabawiyah, di mana kita sekarang pun ada kitab Syama'il Muhammadiyah memperkenal susuk Nabi SAW, cara makan Nabi, cara tidur Nabi, itu semua sunnah. Kalau kita ikut sunnah dan niat ikut sunnah baginda Nabi SAW, insya-Allah dapat pahala dunia akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Auranya lain macam sekali pada hari ini dengan kedatangan dua tetamu yang sekiranya sangat istimewa, bukan sahaja memberikan kita cerita mengenai sifat terpuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menunjukkan kita inspirasi yang patut kita contohi. Lebih banyak lagi akan kita ikuti selepas ini, John. Hanya dalam Sejahtera Asia. Kita berehat, jumpa selepas ini. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, kami ingin mengucapkan sekali lagi kepada anda selamat menyambut Maulidur Rasul 1442 Hijrah. Baik Ustaz, tadi kita sebelum berhenti berehat, kita ada bertanyakan mengenai sunnah Rasulullah. Apa sebenarnya sunnah yang Ustaz paling suka untuk amalkan? Ada punya favourite untuk Ustaz amalkan? Sunnah yang saya selalu buat memang dari dulu sampai sekarang, semenjak saya dari belajar IPT sampai sekarang, berpakaian putih pada hari macam Jumaat. Hari inilah, Setiap Jumaat saya mewajibkan diri saya memang berpakaian putih. Dan kalau tidak t-shirt putih, kemeja putih, jubah putih, baju Melayu putih. Memang hari Jumaat kawan-kawan saya sendiri pun tahu saya yang setiap hari Jumaat memang saya akan berpakaian putih, niatnya nak ikut sunnah baginda Nabi SAW. Betul, sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Datuk, saya nak tanya. Sebagai saya sebagai seorang individu yang bukan Muslim, apakah antara sisi ataupun ciri-ciri Rasul yang boleh diikuti ataupun dicontohi? Okay, terima kasih John. Very good questions. Ya. Okey, bila saya sebut tentang sisi sebagai non-Muslim melihat bagaimana contoh yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita perhatikan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hayatnya, dalam perjalanan, dalam apa sekalipun, there is business between Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang bukan Islam. So dealing the business with non-Muslim partner dan sebagainya, memang itu berlaku. Maknanya secara muamalahnya, kalau kita lihat di situ ialah merupakan interaksi kepada non-Muslim. Rasulullah dapat tunjuk contoh yang terbaik. Kemudian kalau kita lihat dari sudut maknanya rangkuman yang ada dalam Piagam Madinah, ini suatu maknanya dari sudut kanun atau undang-undang itu sangat penting. Di dalam Piagam Madinah itu maknanya memang termaktub di dalam tu bahawa
darah dan sebagainya untuk non-Muslim itu juga terpelihara. Dalam masa yang sama, orang yang Muslim dan non-Muslim tadi perlu memberi ketaatan kepada negara. Sama-sama menjaga keselamatan negara. Maknanya kita tidak maknanya bertikam lidah, kita tidak maknanya sebagai gunting dalam lipatan, tidak melakukan sesuatu yang memusnahkan kehidupan manusia ketika itu. Inilah kita lihat bahawa bagaimana baginda dapat mempersaudarakan, mengeratkan persaudaraan itu malah dalam bentuk kanun itu sendiri. Itulah antara piagam yang sangat besar kesannya dalam hidup manusia itu sendiri. Dan Ustaz dan Datuk Kipli, kalau kita lihat isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu, seorang ahli perniagaan wanita yang amat dikagumi sekitar tahun 585 Masihi, dan Nabi sendiri tak pernah menghalang isteri baginda untuk berniaga. Kalau kita lihat dalam konteks semasa pada hari ini, Datuk Kipli, bagaimana Datuk Kipli melihat bahawa amalan woman empowerment by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini boleh dipraktikkan? Okey, di sudut ini sangat menarik untuk kita kupas, sebab di sisi kita ni bahawa wanita itu adalah merupakan insan yang penting. Bagi seorang lelaki, kemajuan, kejayaan dia adalah di sebaliknya itu ada golongan wanita. Ibu yang kita kasihi, isteri yang kita kasihi, anak-anak yang kita kasihi. Tapi yang saya nak sebutkan tentang peringkat awal zaman jahiliah. Rasulullah SAW berhadapan dengan satu keadaan yang mana orang wa'dul banat. Itu kalau wanita ditanam hidup-hidup. Ketika itu lahir je anak, dibawa ke satu tempat di gurun dan sebagainya, dan dibuatkan lubang dan maknanya ditolak ke dalam itu dan dikubur ataupun ditanam hidup-hidup. Itu ketika zaman jahiliah. Tapi Rasulullah dapat ubah kedudukan itu dan menyelamatkan. Bukan lagi merupakan satu amalan untuk melakukan sedemikian rupa. Malah kalau kita lihat dalam Hajatul Wada ataupun haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam khutbahnya yang sangat terkenal, apa satu sentuhan dan wasiat yang besar. Rasulullah pesankan, jagalah wanita itu, peliharalah wanita itu. Maknanya di situ Rasulullah suruh kita, khususnya lelaki, memberikan pemeliharaan yang terbaik kepada golongan wanita, kedudukan yang sebenarnya. So dalam keadaan ini kalau kita lihat bila sebut tentang women's empowerment itu, sesungguhnya Rasulullah memberi ruang yang terbaik kepada golongan wanita untuk sama turut serta dalam perkara-perkara yang sesuai dengan kapasiti wanita. Malah kalau kita lihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam bidang ilmu sendiri mendapatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya apa yang ada pada baginda itulah merupakan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, diceritakan. Malah ramai sahabat lain yang lelaki ni pun mengambil hadis, belajar hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, sebab itulah teman yang sangat rapat dengan Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah hidup diketahui oleh isteri baginda, disampaikan oleh isteri baginda. Ini adalah sisi yang sangat cantik kalau kita lihat bahawa bagaimana Islam memberi ruang kepada golongan wanita untuk turut serta dalam perkara-perkara sama ada urusan negara ataupun urusan yang lain, yang apatah lagi kalau lihat dari sudut rumah tangga, pembangunan modal insan, itu adalah merupakan suatu yang sangat berkesan dari sudut peranan wanita itu sendiri. Betul sekali. Dan kalau kita lihat Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan umat Islam. Bagaimana secara ringkas Ustaz Wan Luqman kita boleh menghayati terjemahan ayat Al-Quran ini selain membacanya dengan lafaz tajwid yang betul? Macam mana soalannya? Bagaimana kita boleh menghayati terjemahan ini? Nak menghayati terjemahan kita ni sebagai seorang Muslim, kita memang diwajibkan untuk membaca Al-Quran dan kita membaca tafsirnya. Betul. Untuk membaca tafsirnya, kita tidak sembrono untuk memikirkan ataupun tidak boleh sebarang untuk kita nak mentafsirnya secara pribadi tanpa kita berguru. Sebab wajib kita untuk berguru. Kita tidak boleh duduk seorang-seorang. Betul. Sebab bila duduk seorang-seorang, kadang-kadang kita boleh berfikir yang boleh berfikir daripada luar daripada kawalan kita. Sedangkan maksud daripada surah itu tadi ataupun ayat-ayat yang dibaca itu tadi, contoh saya bagi contoh, Bismillahirrahmanirrahim wal asri, demi masa. Demi masa itu apa? Contoh, masa itu apa? Dan apa kaitan masa yang disebutkan? Dia ada tafsirnya. Maka kita kena wajib untuk mempelajari Al-Quran ini secara menyeluruh, bukan sekadar untuk dibaca. Betul. Tanpa kita mengenal apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran itu. Begitu juga dengan silibus pelajaran kita pada hari ini. Kena ada Sebab guru. itu kita ada teori dan praktikal. Baik, selepas ini banyak lagi yang kami nak kongsikan dalam Sejahtera Asia, edisi sambutan Maulidur Rasul. Kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini.
Salam sejahtera kembali lagi bersama dengan kami Jonathan Ding dan Ghazali dalam Sejahtera Asia. Baiklah, kita nak tanya kepada Ustaz Wan, mungkin ada pesanan yang nak dikongsikan kepada belia-belia yang sedang menonton sempena dengan Hari Maulidur Rasul ini. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tuan-tuan, terima kasih Gas dengan Jonathan soalan tadi. Belia merupakan cerminan masa depan negara. Betul. Dan ia juga merupakan mewarisi kepimpinan yang sedia ada kelak. Jadi kewajipan kita sebagai seorang Muslim ataupun seorang manusia, lagi-lagi belia tu, belia kena wajib menuntut ilmu sampai bila-bila. Sebab Nabi SAW berpesan kepada kita di mana kita ini kenalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan takwa itu kita kukuh dengan diri kita dan kita tidak lari pada landasan sebenar daripada kehidupan ini. Betul. Itulah pentingnya ilmu yang harus dituntut. Pengetahuan dan itulah ni dia sebenarnya suka menyanyi ustaz ni. Di belakang tabir sebenarnya. Terima kasih kerana belanja nyanyian tadi. Istimewa untuk penonton Sejahtera Asia. Mungkin ucapan daripada Datuk Kipli sendiri sempena dengan sambutan Maulidur Rasul tahun ini. Okey, terima kasih Ras dan Jonathan dan juga saudara Ustaz Wan Lokman dan para penonton yang dihormati sekalian. Untuk akhirnya lah saya nak satu pesanan yang penting, cuma saya pesan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Hasyr ayat 107. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya, apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, hendaklah kamu ambil, maksudnya hendaklah kamu laksanakan, hendaklah kamu lakukan, dan apa yang ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu tinggalkan. Maka inilah pesanan yang sangat besar, artinya lakukanlah setiap apa yang disampaikan oleh baginda dalam bentuk perintahnya, dalam apa yang disebut oleh baginda, lakukan dan tinggalkan, ditegahkan. Itu insya-Allah selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Daripada Datuk dan saya, juga saudara Ustaz Wan untuk ke Sejahtera Asia daripada pada pagi saya, ini. Ghazali Zawi, Jonathan Ding dan seluruh kru Sejahtera Asia pada hari ini sangat berbesar hati dan mengucap terima kasih kepada kehadiran Datuk Kipli dan Ustaz Wan Luqman pada hari ini. Orang kata minta maaf atas segala kekurangan pada hari ini sekiranya ada terlanjur kata dan sebagainya. Itulah Banyak yang saya belajar ini. Banyak yang saya tahu. Apa yang John belajar hari banyak, ini? Banyak contoh-contoh yang kita dapat contohi oleh baginda dalam konteks semasa hari betul. ini. Jadi terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Kita jumpa lagi minggu hadapan hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Salam Maulidur Rasul.